kan jika mereka mengambil Roger, tetapi kita dah pun melihat di mana match yang sebelum ini seperti tidak begitu membawa impact yang agak kuat di fasa early game. Adakah mungkin mereka nak abaikan ataupun mungkin mereka percaya kali ini kita boleh lakukan? Mereka menunjukkan kita punya Uranus sebagai off laner buat masa sekarang. Dan juga Kimi yang mereka akan ambil. Ingat ya, Kimi telah pun di nerf energy transformation, jaraknya telah pun berkurang 20%. Dan saya yakin di sini Thanos akan diambil. Tapi tidak, mereka menunjukkan Cho. Tapi perlu hati-hati kerana Purify ada banyak. Ya, Purify ada dilakukan oleh tim SMG adalah memberikan fokus yang tinggi kepada magic damage di sini. Ya, Kimi adalah marksman tetapi dia juga mempunyai magical damage daripada skill dia. Jadi dengan ketiadaan Athena Shield, disebabkan ada Esme, ini akan menyukarkan Onyx Esports untuk menahan ataupun menadah damage keluaran tim SMG nanti. Wow, Zan, bayangkan Leomord, dia flicker ke belakang, dia hantam Vale dan juga Kimi. Ini adalah satu Leomord yang sangat-sangat bahaya. Dan selalu kita lihat di dalam pertarungan yang dahulu, kalau ada Kimi je, pasti kita akan nampak Leomord. Namun begitu kita melihat mereka menukar kepada Leomord yang menggunakan Purify. Mungkin mereka tidak ingin melakukan tindakan yang agresif tetapi mengambil Purify sebagai langkah berjaga-jaga di sini supaya tak terganggu apabila ingin pergi kepada backline. Okey, kita akan melihat pertempuran yang akan berlaku sebentar saja lagi di antara tim SMG menentang Onyx Esports. Adakah pasukan SMG mampu bertahan? Ingat, kali ini Vale di tangan mereka, jadi mereka boleh bermain agresif di awal-awal game. Namun begitu tidak boleh dilupakan di mana Onyx Esports juga mempunyai rotasi yang agak agresif dan juga pantas. Siapakah akan memenangi fasa early game ini di pada minit yang pertama dan juga yang kedua? Okey, marilah kita lihat pertempuran yang pertama yang akan berlaku di antara mereka. Pertempuran di antara Onyx Esports menentang pasukan SMG. Dan lihat bagaimana gerakan agresif di awal-awal ditunjukkan oleh pasukan Onyx. Dan boleh dikatakan empat berkumpul di bahagian tengah, ingin menentukan siapa pemenang di bahagian mid lane pada masa kini. Okey, buat masa sekarang ya, berjaya untuk ditolak mudah oleh pasukan Onyx. Kedua berjaya pada SMG, mereka cuba untuk clear lane di bahagian mid lane dan memberikan buff ini secara percuma. Tanpa kontes, buff merah telah pun berjaya diambil oleh Onyx Esports. Walaupun pada permulaan tadi kita melihat seperti setanding, tetapi mereka terus berpecah. Mereka terus berpecah meninggalkan sahaja Bondi seorang diri. Dan sekarang ini kita dapat melihat disebabkan Bondi tak dapat nak melakukan apa-apa gangguan apabila mereka nak melakukan invasi buff. Okey, mereka cuba untuk berikan tekanan di bahagian top, tetapi Kaja sebentar tadi berjaya untuk dijatuhkan dan anti-match akan menjadi mangsa. Jadi 1-1 buat masa sekarang. 1-1 dan kita dapat melihat di mana tim SMG mempunyai sedikit kelebihan daripada segi gol di sini. Dan top lane semestinya telah pun dimenangi oleh tim SMG. Sekarang ini akan memberikan pressure yang tinggi. Adakah turret ini akan jatuh? Dibersihkan mudah sebentar tadi daripada gabungan Rasi dan juga Cewek sebentar tadi. Dan itu Drain sedang pun menunggu. Perangkat jauh dilakukan dan itu stun. Dan Purify tepat pada masanya, tetapi damage lebih tinggi dikeluarkan. Itulah dia. Rasi, mereka tidak sepatutnya berjalan di kawasan tersebut. Boleh saya katakan ianya agak jelas yang pasukan Onyx sudah pun menunggu di situ. Sekelip mata sahaja berjaya menangkap 2 dan Sasa hampir berjaya menangkap 3. Mangsa yang ketiga bagi mereka melakukan satu rotasi sahaja. Dan sekelip mata pula Onyx Esports yang berada di bahagian hadapan daripada segi gol pada masa kini. Dia duduk sahaja memberikan informasi, memulakan initiate dan juga mudah di follow up oleh tim Onyx Esports. Seperti tim SMG tidak menjangkakan ambush. Nampak Granger tahu ada 2 orang dalam tu dan mereka panggil dan lihat akan ada
agak mudah dan patutnya Ada musuh di dalam bush tersebut dan mereka berpecah. Bonzi satu persatu menjadi mangsa tim Onyx Esports. Ikut apa yang telah terjadi. Bukannya tak tahu ada musuh di situ, tahu, tapi sengaja untuk memisahkan diri sendiri, mengasingkan diri sendiri supaya menjadi mangsa mudah kepada Onyx Esports. Granger, iaitu cewek sebenarnya tadi, daripada tadi dia nampak ada orang di belakang masuk ke semak tersebut dan dia cakap okey Kufra, dan terus saja mereka menghantar di sini dan lihat bagaimana Smoke dijatuhkan mudah dan lihat bagaimana Feather X-Strike, Neo Om juga hampir menjadi mangsa. Dan pada minit ketiga, Onyx Esports telah pun berjaya mendapatkan 7 kill pada minit yang ketiga. Ikuto dan sekarang ni turret di bahagian mid lane akan dijatuhkan dengan mudah. Dan tak dilupakan juga di mana Onyx Esports mempunyai fasa di sini. Jika dia membuka Feather X-Strike dan ingin melakukan push, agak sukar untuk tim SMG untuk melakukan pertahanan. Lihat saja apa yang dilakukan oleh Kaja sebentar tadi. Setiap kali dia clear lane, dia akan pergi roaming. Berbanding dengan Bonzi, dia clear lane dan dia akan cuba duduk di sini dan cuba untuk melakukan sesuatu. Dan lihat Bonzi dengan mudah Divine Judgment, Feather Strike. Di mana Yohanes kita tahu agak sedikit kebal, tetapi ianya adalah datang daripada regeneration. Apabila burst damage ada bermaksud. Yang pertama sekali saya ingin katakan adalah alamak, Neo Om tidak terkena sebentar tadi. Okey, yang pertama saya nak katakan adalah Bonzi tadi tak ada Purify dalam cooldown. Dan yang kedua, Kaja punya Divine Judgment akan mengurangkan magic resist yang ada. Jadi bayangkan berapa banyak damage dikeluarkan oleh Farsa tadi. Ya, dan sekarang ini tim SMG mungkin jika mereka boleh melengahkan masa kerana line up mereka memberikan magic damage yang agak tinggi, dan apabila semua magic user mereka mempunyai damage yang mencukupi, mungkin mereka boleh melakukan comeback apabila damage mereka terlampau kuat untuk ditahan oleh Onyx Esports. Okey, kali ini mereka sekali lagi akan mengambil buff ini tanpa sebarang masalah. Maximum charge dan itu dia. Inilah kenapa Kaja sentiasa di-ban. Walaupun kurang sikit kita melihat dia menjadi popular ataupun diambil, tetapi Divine Judgment seperti suapan percuma kepada rakan-rakannya. Inilah yang boleh saya katakan yang mana pasukan SMG perlu menghormati dengan Kaja yang ada. Dan itu dia, Neo Om terpaksa menggunakan skillnya untuk menekan diri dan Bonzi berjaya untuk ditahan peluru itu sebentar tadi. Ya, dan kita dapat melihat di mana tim SM ini cuba untuk melakukan pertahanan, tetapi Onyx Esports tidak memberikan mereka ruang untuk bernafas. Sentiasa ada saja objektif yang ingin dilakukan, rotasi untuk melakukan gank, mendapatkan turret. Terus saja apabila tak dapat nak memberikan pressure yang tinggi kepada mid lane, terus saja mengambil turtle pada masa kini. Jadi objektif demi objektif, sentiasa ada perkara yang ingin mereka capai di dalam pergerakan mereka. Okey, sekarang Chiwin sudah pun berjaya untuk mendapatkan 4 kill dengan Bounty Hunter sangat-sangat kuat. Perbezaan gol pula Zan sudah pun sampai ke 5,000 gol. Belum lagi perbezaan yang agak besar, namun begitu pada minit yang ke-6 sebenarnya perbezaan tu boleh dianggap sebagai besar juga. Dan sekarang ini satu lagi turret tim SMG telah pun dijatuhkan. Dan kita akan melihat di mana Onyx Esports akan menukar arah mungkin kepada mid lane pula untuk menjatuhkan turret yang seterusnya. Satu persatu objektif diambil. Okey, 10 saat lagi kita akan ada Kaja dengan Flicker. Okey, kejap je lagi dia akan Flicker masuk dan dia akan tarik seorang. Kita tunggu saja. Okey, sekarang dah ada. Tengok sasar bahagian hadapan. Nampak tu? Nampak? Ianya satu perkara yang boleh dijangkakan. Inilah yang akan berlaku kalau mereka pergi terlampau dekat dengan Kaja, dan itu dia satu Tyrant's range yang sangat-sangat baik. Sepatutnya pasukan daripada SMG sudah boleh mengagak apa yang akan dilakukan oleh Kaja. Ya, kita dapat melihat di mana Kaja, Flicker masuk, tarik dan juga beri makanan yang pertama. Dan jika tim SMG cuba nak memberikan serangan balas pada waktu tersebut, Rasi akan melompat masuk dan juga menggunakan Tyrant Rage. Jadi sentiasa ada follow up dan juga follow up yang seterusnya telah pun disediakan ataupun dijangkakan oleh Onyx Esports, di mana tim SMG seperti tak dapat nak melihat apa yang akan dilakukan oleh Onyx Esports di sini.
Okey, turtle akan keluar sebentar saja lagi. Seperti yang saya katakan, kalau tak silap hari ini baru saja satu turtle. Dan kalau kita dapat lihat di MPL MYSG, biasanya mesti ada turtle. Dan sepertinya smooth. Wow, damage berjaya untuk dikeluarkan. Rasi menggunakan flicker untuk menekan diri Anti-Mage ke belakang. Anti-Mage menghentam dua orang pemain, tetapi Anti-Mage tidak ada sebarang masalah untuk melakukan serangan. Saya nak kata ya, Zan, macam Smooth tidak bersedia dengan nerf yang telah pun berlaku pada Kimi, yang mana Kimi punya jarak dah tak berapa jauh dah. Ya, memangnya mempunyai jarak yang agak pendek, jadi sedikit sukar untuk mendapatkan kill ataupun mengeluarkan damage dengan lebih efektif. Dan mid lane turret telah pun dibuka pintu jalan laluan untuk Onyx Esports mendapatkan kemenangan. Dan di bottom turret pula nyawa yang agak rendah di situ. Dan ianya semakin semakin. Okey, kan sekarang Sasa dah ada flicker. Okey, tunggu je Mencari mangsa yang seterusnya. Yap. Okey, dia nampak je. Okey, tengok flicker. Tak boleh. Seperti tak ada apa-apa yang boleh dilakukan. Tetapi seperti tidak ada masalah untuk menerima damage daripada keluaran tim SMG. Dan satu lagi telah pun dijatuhkan oleh cewek sebentar tadi. Ya, mereka macam kata kita perlu galot ke? Mungkin tak perlu kot. Mereka terus memaksa perlawanan demi perlawanan. Dan mudah saja bergerak agresif. Dan itu dah Neo. Daripada Kufra sebentar tadi, dan mereka berikan fokus untuk menjatuhkan turret. Tapi mereka perlu berundur terlebih dahulu. Dan itu dah Divine Judgment. Sekali lagi. Dan itu dah minion telah pun tiba. Dan pasukan Onyx 10 minit 10 saat. Dan pasukan Malaysia tertewas begitu saja. Adakah Gajah